Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini agenda Awani. Sudah pasti kempen untuk pilihan raya umum ke-15 semakin hangat. Kita melihat perdebatan dan juga isu diketengahkan oleh calon-calon yang bertanding, dan sudah pasti calon-calon yang sudah lama bertanding dan juga calon yang kali pertama bertanding juga membawakan pelbagai isu yang dekat di hati rakyat. Bagaimana penyelesaiannya, apa yang perlu ada dan juga apakah yang mereka akan sediakan jika dilantik kelab. Dan pada malam ini kita berbesar hati kerana ini adalah calon kali pertama untuk pilihan raya. Saya bersama dengan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz bersama kita pada malam ini. OIB, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Macam mana setakat kempen hari ini? Sedikit penat? Ini adalah okey. Pertama kali seperti Najib cakap. Betul, untuk kali pertama ini. Saya, rasanya macam mana? Rasanya ialah memang saya pengalaman pertama. Rasanya memang penat tetapi juga satisfying jugalah mendengar dan dapat berjumpa dengan pengundi-pengundi secara direct. Okey. YB, kalau setiap kempen itu kita mendengar adalah mendengar suara rakyat itu sudah pasti, tapi juga membawa naratif kisah ekonomi itu juga penting, sebab betul. Itu adalah portfolio YB sebelum ini. Kalau bagaimana untuk kita melihat bahawa dalam keadaan semasa ini, dalam mana-mana kajian yang kami bawakan bersama dengan pihak akademik sekalipun, isu utama mesti kos sara hidup yang diketengahkan. Ini adalah keutamaan. Tetapi dalam kempen kali ini mungkin kita melihat secara keseluruhannya kurang kita mendengar naratif itu. Tapi untuk YB, bagaimana pandangannya untuk melihat bahawa naratif kos sara hidup ini diketengahkan? Kerana kalau melihat data-data ekonomi, tahun ini positif, tahun depan masih positif walaupun sedikit rendah jangkaannya. Bagaimana ini harus diketengahkan lebih besar lagi? Kita sebenarnya apa yang Najib cakap betul-betul, pakar-pakar ekonomi pun dan kita di Kementerian Kewangan, saya sendiri juga telah pun mengambil maklumlah situasi kemungkinan global akan lebih perlahan, kemungkinan ekonomi global ini. Jadi sebab itu kita bentangkan langkah-langkah dalam bajet 2022 memang dah bertujuan untuk membina daya tahan rakyat dan perniagaan, juga untuk bajet 2023. Kita sebenarnya tengok langkah-langkah yang kita umumkan itulah untuk kita bersiap siaga untuk membina ketahanan dalam menghadapi cabaran yang bakal tiba tahun hadapan. Isu-isunya kita dah cakap banyak kali lah, tahulah geopolitiknya di Rusia, Ukraine, lepas tu apa yang berlaku di Amerika Syarikat dengan kenaikan kadar faedah di sana. Dan kita sebenarnya isu yang dibangkitkan sekarang mengenai kos sara hidup, isu peniaga-peniaga juga. Jadi kita sebenarnya perlu siapkan perniagaan kita, peniaga-peniaga kita terutamanya, dan juga rakyat Malaysia sendiri untuk membina daya tahan masing-masing. Kita tahulah yang kalau jumpa dengan syarikat-syarikat besar ni semua ada contingency plan masing-masing. So mereka dah dari segi persediaan lebih baik lah. Yang masalah kita ialah bagaimana kita nak memastikan PKS kecil dan mikro dan juga rakyat yang kita sokong, yang kita beri sokongan dan bantuan betul-betul. Jadi banyak langkah-langkah yang kita perlu buat dan saya telah maklumkan kepada rakyat dan pengundi-pengundi saya lah di Kuala Selangor bahawa yang penting ialah kita mesti fokus kepada isu-isu yang dapat membantu kita, dan kerajaan ada memberi inisiatif-inisiatif yang mereka perlu ambil maklum atau membuat permohonan supaya dapat membantu. Macam sekolah, sekarang bantuan awal sekolah kan, mereka kata boleh tak dapat belanjaan Indonesia, kita boleh, memang akan telah dicadangkan dan insya-Allah akan diluluskan. Ini bukan golongan B40, ini golongan M40 sendiri. Sekarang bantuan sekolah sekarang untuk semua kan, bukan saja untuk golongan B40. Ini menunjukkan apa yang kita buat itu adalah untuk memberi bantuan, mengetahui bahawa tahun depan adalah tahun yang agak mencabar untuk dunia kita. Okey, tahun yang mencabar ini sangat menarik kerana kita tahu dan YB amat tahu perkara ini, kerana untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi banyak langkah yang tidak popular perlu diambil. Tetapi ini adalah PRU. Sudah pasti kita melihat bahawa pengumuman ataupun langkah-langkah popular itu juga perlu diambil. Kita faham dan ini perlukan strike balance lah. Bagaimana untuk kita melihat perkara ini, strike balance satu. Kedua adalah untuk meyakinkan ataupun menerangkan kepada orang ramai di Kuala Selangor juga mungkin untuk bahawa tahun hadapan adalah tahun yang mencabar, untuk mereka faham dan juga bersiap sedia. Bagaimana ini dilakukan untuk YB sendiri dan juga bagaimana ini harus dilakukan di peringkat negara juga. Jadi betul apa Najib cakap tadi, you need to strike a balance and to strike a balance, kerana apa yang kita ada dari segi hasil untuk kerajaan adalah terhad dari segi kita tak boleh membuat pinjaman yang terlalu banyak, meminjam terlalu banyak, kerana kita ada had statutory juga yang kita perlu patuhi. Dan kita juga tahu bahawa mereka yang betul-betul memerlukan mesti dibantu.
Ini dari segi PKS mikro yang kecil ini, PKS yang masih lagi belum lagi industrinya ataupun sektornya belum lagi pulih seperti sebelum pandemik, dan juga rakyat-rakyat kita lah yang golongan B40 terutamanya, dan juga golongan M40 yang bawah ni, ya. Bila kita menerangkan bahawa subsidi minyak, ayam, macam-macam subsidi lagi, dan juga bantuan-bantuan tunai, bantuan keluarga Malaysia, bantuan daripada JKM, semua ini sedikit sebanyak mereka kata memang membantu. Apa yang kerisauan mereka ialah tahun hadapan. Ya, tahun hadapan mereka tahu bila kita kena beri pencerahan bahawa negara kita adalah salah satu negara yang ekonominya terbuka. Ya, dan oleh itu apa-apa yang berlaku di Amerika Syarikat, apa-apa yang berlaku di Eropah, di China, semuanya akan ada kesan. Kita ada kesan, ya. Jadi kita nak bantu pada mereka, tetapi kita tak boleh bantu semua, ya, kerana golongan yang kaya, ya, ataupun syarikat-syarikat besar, mereka mempunyai persiapan yang lebih baik. Urgency. Jadi kalau kita nak ekonomi kita terus berkembang, dan alhamdulillah kita rasa akan terus berkembang tahun depan juga hingga antara 4 hingga 5%, bukannya kemelesetan ekonomi, cuma ekonomi ini bertumbuh dengan kadar yang lebih perlahan berbanding dengan tahun ini, kita boleh menjana pekerjaan untuk rakyat kita. Mereka risau sebenarnya bila dia cakap pasal kos harga hidup, dia faham yang kita ada dapat bantuan, tapi mungkin mereka memerlukan lebih bagi setengah-setengah grup ni. Tetapi yang mereka betul-betul nak sebenarnya ialah pekerjaan. Sama ada mereka akan kurang pendapatan ataupun hilang pekerjaan pada tahun depan. Jadi alhamdulillah kita dapat lihat bahawa baru-baru ini Department of Statistics Malaysia, Jabatan Statistik Negara, mengumumkan kadar pengangguran dah turun sampai 3.6%. Ya. Tapi itu tahun ini, mereka tahun ini ekonomi memang rancak. Yang kerisauan mereka adalah tahun depan. Mereka selalu tanya, macam mana tahun depan? Ya. Bagaimana kita melihat itu adalah keadaan semasa. Kos harga hidup ini amat berkait dengan inflasi sekarang ini. Yes, betul. Kita cuba mengawal. Kalau dibandingkan Malaysia dengan negara serantau yang lain, kita masih lagi berada dalam keadaan yang lebih baik angkanya. Mungkin kerana subsidi kita dan sebagainya. Tetapi ini terus menjadi cabaran kalau kita melihat perang masih berlaku, gangguan rantaian masih berlaku dan sebagainya. Dan faktor terbaru juga atau faktor terkini iaitu ringgit kita. Ini juga akan membawa kepada imported inflation. Bagaimana untuk kita melihat cabaran ini diselesaikan? Kerana ringgit ini banyak dipengaruhi oleh pengukuhan dolar disebabkan oleh kenaikan kadar the Fed sendiri. Betul. Ini besar bunyinya untuk orang-orang biasa, tapi mereka hanya ingin tahu macam mana kita nak stabilkan ringgit ini. YB, mungkin tugas sukar untuk Datuk Seri sendiri. Ya. Memang ada kerisauan bila saya turun ke lapangan. Mereka tanya, apa nak Amerika dolar ni kenapa begitu kukuh berbanding dengan ringgit, ya? Kenapa ringgit semakin kurang nilainya berbanding dengan dolar Amerika Syarikat? Kita memberi penerangan kita cuba bagi penerangan yang simple, ya. Kita tahu bahawa kadar faedah seperti Najib sebut tadi, Amerika Syarikat, the Fed rate dah naik 4 kali dah. Saya rasa dah baru ni naik sampai 75 mata asas, dah sentuh 4%. Betul. Di mana-mana berbanding dengan kadar OPR kita naik 25%, baru-baru ni dah jadi 2.75%. Jadi perbezaannya besar. Ini macam kita melabur lah. Kalau kita melabur di sebuah negara, kalau pulangannya 4 berbanding dengan 2.75, ya. Pergi ke 4 ya. Duit akan pergi ke yang negara keempat lah, sebab terutamanya negara itu lebih besar dan ada lebih risikonya lebih kurang daripada negara maju. 4% campur risiko yang kurang kerana kita masih lagi membangun, ya. Jadi 4% tu dah cukup dah, senang dia terangkan kepada rakyat. Kalau kita kadar faedah tu beza, dan kita tak semestinya mengikut Amerika Syarikat, tapi pelabur akan. Jadi bila pelabur akan bawa dana mereka masuk ke Amerika Syarikat, jadi ringgit akan jadi lagi lemah kerana duit akan keluar dari negara kita dan menyebabkan kekuatan dolar Amerika Syarikat itu. Tapi saya juga memaklumkan kepada mereka yang kalau kita berbanding dengan negara-negara yang berdagang dengan kita, kerana kita adalah sebuah negara yang terbuka, our trade to GDP 120%, ya. Kita menengok rakan perdagangan kita dengan mata wang utama yang lain, kita sebenarnya telah meningkat. Saya bagi contohlah, kalau berbanding dengan Jepun, yen Jepun, kita dah naik 13% berbanding dengan yen Jepun. Kita telah naik 5% dengan pound sterling. Banyak lagi negara-negara yang dalam senarai yang kita lebih kukuh, ya. Jadi saya bagi balance view lah, ya. Maknanya semua negara
berbanding dengan Amerika Syarikat memang telah lemah, dan kita berbanding dengan negara lain kita sebenarnya lebih kukuh dengan negara pedagang kita seperti yen dan euro lah, dan juga begitu juga dengan China. Yuan China pun kita lebih kukuh daripada yuan China, Amerika Syarikat, dolar Australia, Taiwan dan sebagainya. Yang penting ialah keadaan asas-asas ekonomi kita, our foundation of our ekonomi kita terus kukuh, dan ini akan tentukan kekuatan dan kestabilan mata wang ringgit dalam jangka masa panjang. Ya. Datuk Seri, bagaimana untuk kita melihat tahun hadapan memang mencabar, tapi untuk ceritakan kepada orang ramai mungkin sepanjang kempen ini ataupun secara keseluruhannya juga bahawa tahun hadapan itu perlu ada langkah bersesuaian untuk menangani masalah ini. Kita perlu bersedia, brace for impact orang kata. Bagaimana ini disampaikan? Adakah ini cukup jelas diterangkan kepada rakyat untuk mengetahui apa persediaan di peringkat mereka dan di peringkat kerajaan sendiri? Kita pun tak nak janji bulan dan bintang ya, dan kita kena buat fokus yang balance lah ya, dan kita bila berjumpa dengan kumpulan peniaga-peniaga ni, memang mereka risau dari segi demand ya, sama ada bisnes mereka, perniagaan mereka akan terkesan ada mungkin orang tak akan belanja kerana dia risau dia belanja kurang ya, dan jadi sektor percutian ni memang mengenai domestic demand lah, permintaan domestik. InsyaAllah kita dapat lihat bahawa trendnya masih lagi kukuh. Negara kita memang kalau segi ekonomi itu domestic demand lah yang membuat ekonomi kita kukuh, dan kita dapat lihat sejak 2 tahun lepas pun domestic demand masih ada, dan nombor ini memang betul. Kalau kita lihat bahawa walaupun keadaan ekonomi yang mencabar, domestic demand itu selalu ada. Jadi apa yang kita perlu bantu ialah supaya syarikat ataupun pedagang-pedagang kecil ini dapat berkembang, dan kita buat cadangan dalam bajet untuk tahun depan untuk memberi RM1,000 grant contohnya kepada 1 juta peruncit kita, mikro peruncit kita, dan kita juga ada buat pembiayaan yang mudah kepada mereka, PMKS ini lebih kurang 1.8 bilion ringgit. Jadi kita kata okey, kita ada kemudahan, kita ada grant untuk peniaga-peniaga kecil, jangan risau. Dan pula yang lagi satu grup pula yang mengatakan apakah bantuan yang boleh diberi supaya mereka ni pekerja-pekerja lah, dia nak reskilling, dia nak upskilling, dia nak pastikan yang jenis pekerjaan yang mereka dapat pada tahun depan adalah yang akan meningkatkan pendapatan mereka. So semua ini kita kena beri fokus kepada quality of jobs lah, because banyak isu underemployment juga dibangkitkan baru-baru ini. Yang penting ialah ekonomi itu terus berkembang. Jadi fokus kita, kalau sasaran kita, unjuran kita ialah 4 hingga 5%, kita mesti menuju ke arah itu. Sasaran itu penting untuk PKS sebagai contoh. Tapi saya faham dan kita faham kebebasan dasar monetary itu adalah tertakluk di bawah Bank Negara itu. Tapi suara ini tetap kita dengar apabila OPR dinaikkan dan sebagainya. PKS juga menyuarakan bahawa mereka mengatakan bahawa bukan masa sesuai untuk mereka. Kita faham kebebasan dasar monetary, tapi untuk YB sendiri bagaimana, untuk Datuk Seri sendiri bagaimana untuk melihat bahawa ini adalah penting, dan pada masa yang sama ada cara lain kita membantu PKS kita untuk kekal berdaya tahanan juga berdepan dengan pemulihan yang lebih stabil. Ya, betul, dasar monetary itu memang bebas, tetapi dasar fiskal itu ialah kerajaan. Jadi masa dasar fiskal itulah bantuan-bantuan perlu diberi ya. Bantuan secara langsung dan juga secara tidak langsung. Bantuan langsung tunai, geran, pinjaman mudah dan sebagainya. Tidak langsung subsidi. Subsidi pun seperti saya pernah sebut akan mencecah 77.7 bilion ringgit. Banyak itu, dan ini telah membantu yang tadi Najib kata inflasi kita berbanding dengan negara lain tidak begitu tinggi. Walaupun tinggi berbanding dengan tahun-tahun lepas, tetapi berbanding dengan dunia masih lagi rendah. Ini dapat membantulah. Cuma masalahnya ialah saya kadang-kadang telah mengatakan secara di IMF, World Bank dan sebagainya, kerisauan saya ialah tindakan Amerika Syarikat lah. Mereka begitu agresif dengan kenaikan kadar faedah. Fed terlalu agresif sampai naik 375 mata asas, itu 3.75% dalam masa yang begitu singkat. Dan ini menyebabkan 80 bank pusat di dunia ni terpaksa naikkan juga. Semua naikkan, semua mata wang asing dah juga terkesan. Tetapi mereka mempunyai cabaran masing-masing, tidak sama dengan Amerika Syarikat. Jadi kita
saya dapat lihat bahawa Bank Negara membuat keputusan untuk menaikkan secara beransur-ansur, bukan secara mendadak seperti yang dibuat oleh Amerika Syarikat. Dan memang peniaga akan terkesan, tapi kita kena lihat juga dari segi holistik, kerana kita satu ialah dolar dengan Amerika Syarikat versus ringgit, berbanding dengan ringgit, dan saya dah kata tadi 80 bank pusat pun dah naikkan. Yang keduanya yang penting yang kita kena faham ialah kalau kita lihat OPR ni masih lagi rendah berbanding dengan sebelum krisis. Semasa ini walaupun dia masih naik bawah 3%. Masih lagi bawah 3%. Jadi sebelum ini negara kita selama 10-15 tahun sekurang-kurangnya 10 tahun memang 3 dan ke atas. Sekarang masih lagi bawah 3%. Jadi kita pun kena lihat benda ini secara holistik. Okey. Saya nak balik pada isu pengangguran. Tadi Datuk Seri sebutkan September 3.6%, semakin menurun. Masih di atas 3%, angka yang kita selesalah 3% itu sebenarnya. Tetapi ini adalah menunjukkan recovery, pemulihan itu berterusan berjalan. Tetapi ialah tahun hadapan ini cabaran ekonomi lebih besar. Mungkin juga ada negara maju yang sudah pun berdepan dengan technical recession mungkin. Bagaimana untuk kita melihat kesan ini, adakah ini akan mengganggu pengangguran kita? Adakah cukup dengan kekuatan ekonomi domestik ini mampu menampung dan menyediakan pekerjaan tahun hadapan? Ya, kita target kadar pengangguran kita tahun ini ialah 4%. Jadi kita telah mencecah sasarannya. Kerana 3.5% ini ialah kadar 3.6 yang kita capai sekarang ini. 3.6% ini ialah kadar pengangguran yang natural rate of unemployment. Jadi kita memang berada di tahap yang disasarkan. Memang masa krisis itu sampai 5.3% pada bulan Mei 2020. Tapi kita masih lagi perlu memastikan dia tak naik balik. Betul. Ya, walau 36, 35 dia trend tu dah turun tiap-tiap bulan, tapi tahun depan. Orang kata tahun depan macam mana bila ekonomi kita perlahan. Tapi ekonomi kita tidak dalam technical recession kerana kita masih lagi menyangkakan 4.5%. Tetapi kita masih lagi memerlukan suntikan fiskal kita untuk memastikan pekerja-pekerja kita dapat pekerjaan. Kerana kita tak nak tengok ekonomi kita tumbuh 4 hingga 5% tapi orang tak ada kerja kan. Jadi yang penting kita ada insentif penggajian per keso ini 150 juta ringgit. Kita teruskan basically ini untuk memberi insentif pada peniaga pemilik syarikat untuk memberi gaji, menggajikan pekerja mereka. Kedua, kita ada program My Step tu kita teruskan, ini 50,000 pekerja. Ketiganya kita ada bagi bantuan mobility kepada pencari kerja. Kalau kira Najib nak kerja kat Sabah Sarawak, kita akan bagi duit RM500 untuk Najib pindah ke Sabah atau Sarawak. Dan macam-macam lagi lah yang kita telah mempersiaskan, reskilling, upskilling, program-program usahawan untuk golongan belia dan juga golongan-golongan yang nak masuk berniaga ni pun penting. Kerana jangan ingat saja pekerjaan dari segi makan gaji, tapi pekerjaan yang dicipta melalui keusahawanan. Betul, itu penting. Okey, apabila Datuk Seri turun berkempen dan sebagainya di Kuala Selangor, sudah pasti kalau kita melihat bahawa mungkin orang memandang Datuk Seri adalah orang yang menyusun dan juga membentangkan bajet 2023. Ini belum diluluskan, belum lagi dibahaskan, tapi akan ada pembentangan sekali lagi. Ini proses yang kita jangkakan. Tapi sudah pasti persoalan itu juga diajukan, saya kira. Betul. Sudah diajukan pun. Sudah pun diajukan. Bagaimana untuk menjelaskan kepada mereka kesemua inisiatif ini ada ditawarkan oleh kerajaan dan juga ini juga janji berkaitkan juga dengan manifesto dan sebagainya. Bagaimana Datuk Seri berkongsikan? Ya, sebelum kita bercerita bagaimana, saya selalu cerita pasal janji itu memang banyak janji-janji manis lah. Yang pentingnya execution execution kita, track record kita, dan saya berkongsi lah dengan mereka semasa kita dalam pandemik berapa banyak bantuan yang kerajaan telah bagi. Kita cuba memastikan semua grup akan dapat bantuan dan alhamdulillah kita telah berjaya memulihkan ekonomi kita ke landasan betul, dan insya-Allah berdasarkan data-data terkini ekonominya nampaknya berkembang selama 12 bulan berturut-turut. Jadi track record ini kata tengoklah track record kita, tengoklah apa yang kita telah buat, dan percayalah apa-apa pun terjadi tahun depan kita pun
ada sasaran, tapi manalah tahu kan, mungkin lebih baik atau mungkin lebih buruk, tapi kerajaan akan sentiasa membantu mereka yang perlukan. Okey. Untuk seorang Tengku Zafrul juga bukan sahaja di Kuala Selangor. Saya percaya seluruh Malaysia juga melihat kepada apa yang dibentangkan dalam bajet 2023. Betul. Mungkin untuk melihat kepada PRU ini kempen secara keseluruhan seluruh negara dan juga meyakinkan orang ramai bahawa ada cabaran tahun hadapan, betul. Tapi ada langkah yang telah disusun dalam bajet 2023 yang harus diluluskan dan juga harus dipegang erat oleh orang ramai. Bagaimana ini juga menjadi wadah kempen naratif Datuk Seri sendiri? Ya, betul. Dalam bila berkempen, saya pun ceritalah apa yang kita telah buat dan apa yang kita akan buat kalau bajet 2023 yang dicadangkan pada bulan lepas diluluskan bila dibentangkan semula. Tapi kita, pertamanya saya rasa apa yang penting ialah supaya rakyat memahami bahawa kita telah membuat apa yang kita rancangkan untuk tahun depan, telah mengambil kira cabaran-cabaran yang kita rasa akan dihadapi oleh rakyat kerana apa yang global ekonomi akan terkesan. Kita dah buat pelbagai langkah dalam bajet kita, jangka masa pendek ada, jangka masa sederhana ada, jangka sepanjang. Kita kenalah bertanggungjawab juga dalam kita punya polisi. Jadi dalam, kalau saya bercakap, saya bertengok kepada 3 prinsip R saya lah. Kita kenalah responsif, jadi kita bagi tahu kepada rakyat dan peniaga-peniaga kita jangan risau, kerajaan akan sentiasa responsif, track record kita menunjuk begitu dan bajet kita yang 2023 juga menunjukkan kita akan responsif kepada isu-isu yang dihadapi dan cabaran-cabaran yang dihadapi, dan kita juga perlu bertanggungjawab. Kadang-kadang kita nak tolong tapi kita tak boleh populis kan. Jadi kalau lihat walaupun bajet itu sebelum pilihan raya, tapi bajet itu sebenarnya dalam sesi libat urus 6 bulan bersama-sama rakyat, kadar defisit kita pun kita masih lagi sebenarnya menurun bandingkan tahun depan, dan kita memastikan hutang kita pun tidak naik, ya, dan pada masa yang sama kita kena ada reform. Jadi banyak cadangan-cadangan dalam bajet itu juga menunjukkan foundation untuk long term solution lah. Secara ringkasnya, Datuk Seri, populis dengan langkah yang tidak populis yang perlu diambil untuk pemulihan ekonomi, bagaimana penerimaan rakyat apabila Datuk Seri bertemu dengan mereka dan sebagainya? Yalah, ada macam-macam pandangan bila saya cuba menerangkan, kerana terpulang pada mereka lah, sama ada mereka boleh menerima penerangan saya, tetapi yang penting ialah kita mesti meluangkan masa untuk memberi penerangan, kerana yang setengah tu tak faham yang benda ni sebenarnya cabaran global. Dia ingat Malaysia je, dan bila kita letak benda tu dalam konteks, mereka faham. Kita tidak boleh putus asa untuk memberi. Yang pentingnya ialah mereka nak tahu sama ada kerajaan akan buat apa yang mereka buat sedaya upaya untuk membantu. Dia tahu yang kita tak boleh buat segalanya lah, kerana duit tu, hasil tu pun ialah bergantung kepada ekonomi. Tetapi mereka nak tahu betul hasil duit yang diterima oleh kerajaan mesti membantu mereka. Tidak boleh ada ketirisan. Mereka betul-betul nak kita fokus kepada governance kita, tadbir urus kita. Baik, saya belum mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri dalam jadual yang begitu padat ketika siri kempen ini, sanggup datang ke studio Awani, jauh Kuala Selangor ni ke studio Awani untuk membawa, ini penting sebab ini adalah nationwide, kena tahu dan sebagainya, langkah-langkah ekonomi dan juga realiti ekonomi sebenar, supaya kita faham di mana kedudukan, apa persediaan kita di peringkat individu dan juga bagaimana ini harus menjadi modal kempen ataupun naratif kempen utama dalam PRU ke-15 pada kali ini. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama kami pada jam ini. Itu sahaja agenda Awani untuk malam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.